Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Biji selasih boleh dimakan menjadi perisa, sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan, semoga majlis tambah berseri. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke program seminar Yayasan Tuanku Fauziah siri ke-15, Wanita Sihat, Anggun Berkarisma. Untuk makluman hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, tujuan seminar ini diadakan adalah bagi memberi kesedaran tentang peranan wanita serta untuk mengangkat martabat wanita dalam segala aspek dan bidang. Hadirin yang dimuliakan, tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Aina Najmi binti Azizan, Pakar Perubatan Keluarga, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Wanita dan Kesihatan. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Saya Dr. Aina Najmi binti Azizan, Pakar Perubatan Keluarga daripada Klinik Kesihatan Kampung Gial. Ada ke pasien saya kat sini? Kok kita pernah berjumpa ke? Tak ada? Okey. Terima kasih juga kepada semua hadirin yang hadir. Memang saya nampak majoritinya adalah wanita. Kan, hari ini tema kita nak jadi wanita yang apa? Tema kita wanita anggun, sihat dan berkarisma. So nanti lepas ni hopefully lepas kita balik daripada program untuk hari ini, moga-moga kalau tak dapat sepenuhnya pun sekurang-kurangnya kita dapat serba sedikit. Sikit pun jadilah. At least kalau tak dapat yang sihat luaran, kita dapat sihat dalaman. Kalau tak dapat sihat dalaman, kita dapat sihat luaran. Kalau kita dapat yang komplit, lagi lengkap kan? Jadilah. Okey. So untuk hari ini saya ditauliahkan tu untuk satu ceramah yang bertajuk Wanita dan Kesihatan. Pada saya topik ni sangat besar. Sangat-sangat besar. Saya pun jadi macam saya tak tahu nak fokus yang mana satu. Okey. Tapi secara tak langsung saya cuma nak bagi overview. So lepas ni masing-masing boleh balik, kita boleh explore sendiri. Kita boleh tengok bidang mana yang kita nak. Okey? Alright. So sebagai permulaan, ini saya punya isi kandungan. Saya akan sentuh sedikit tentang wanita dan penyakit kardiovaskular. Saya akan sentuh sedikit tentang wanita dan kanser, dan di pengakhiran kita akan bercakap tentang pencegahan penyakit NCD, penyakit tidak berjangkit. Okey, sebagai pengenalan. Tadi dah saya rasa tuanku dah sebut dah. Menurut World Health Organization, kesihatan adalah satu tahap atau keadaan seseorang individu yang sempurna, perfect. WHO kata perfect dari segi fizikal, dari segi mental, social, dan bukan sekadar bebas daripada penyakit, kecacatan dan kecederaan sahaja. So maksud dia komplit, lengkap kan? Kita bukannya nak tengok luar dan luar sahaja, tapi kita nak di segi dalaman sekali. Okey. So ini digambarkan women's health. Nak sentuh yang mana satu ni? Banyak kan? Habis tak? 1 jam saya nak cover semua benda. Tak sempat lah kan? So untuk hari ni insya-Allah kita cuba kupas tentang chronic disease. So maksudnya penyakit non-communicable punya disease lah, penyakit tidak berjangkit. Saya akan sentuh sikit tentang cervical cancer. Saya akan sentuh sikit tentang breast health awareness. Kemudian last kali nanti kita akan promote kita punya health dan well-being. Dan tak dilupakan juga saya rasa topik yang kedua akan sentuh berkenaan dengan minda sihat. Okey? So kenapa wanita? Kan, kenapa wanita?
kenapa ditekankan sangat kesihatan wanita? Kesihatan lelaki pun ada, tapi macam tak glamour saya rasa. Saya bukan jadi feminis okey, tapi sebab hari ni topik saya kesihatan wanita, so saya kena memperjuangkan hak-hak wanita. Okey, kenapa wanita? Kenapa pentingnya kita nak tekankan kesihatan wanita ni? So menurut WHO, ada 8 fakta penting. Key facts. Okey, nombor 1, dia kata wanita hidup lebih lama daripada lelaki. Kalau nampak ke kecil sikit kan? Kalau untuk data daripada dunia, wanita hidup jangka hayat dia sampai 74 tahun. Lelaki boleh hidup sampai lebih kurang 70 tahun. Tapi data Malaysia menunjukkan perempuan hidup 5 tahun lebih lama daripada lelaki pada 78.2 tahun. Okey. Kemudian nombor 2, kita tengok kebanyakan petugas kesihatan seluruh dunia 70% adalah wanita. Saya nak tengok kat sini. Mana petugas kesihatan yang kerja dengan KKM? Lelaki pula. Mana geng-geng perempuan? Tengok. Lebih 70% ni yang hadir pada hari ini. Tapi kalau kita tengok di klinik ataupun di hospital, memang kebanyakannya adalah perempuan. Kemudian, fakta yang ketiga. Unipolar depression. Okey, lebih common di kalangan perempuan berbanding lelaki. Macam juga tadi dah disebutkan, di Perlis sahaja 2 kali lebih tinggi perempuan daripada lelaki. Kemudian fakta yang keempat, globally 1 daripada 3 perempuan lebih mudah untuk mendapat penderaan dari segi fizikal dan dari segi seksual. Okey, kemudian yang kelima, HIV. Majoriti pesakit HIV di seluruh dunia adalah perempuan, terutamanya dalam golongan 15 ke 24 tahun. Tapi fakta ni berbeza sikit dengan Malaysia. Untuk tahun 2020, kita detect ada 3,146 kes baru HIV, di mana ratio wanita kepada lelaki 1 perempuan 6.5 lelaki. So pesakit HIV di kalangan perempuan di Malaysia adalah masih rendah. Okey. Kemudian seterusnya, tadi kita dah sebut dah wanita dan non-cardiovascular disease, penyakit tidak berjangkit. Penyakit tidak berjangkit ni nak senang tengok yang itulah, penyakit jantung, apa tadi tuanku tanya kan? Kencing manis, penyakit apa lagi? Paru-paru yang kronik, penyakit kanser. Itu antara yang kita kata sebahagian yang besar berkenaan dengan penyakit non-communicable disease. Okey. Apa bahayanya non-communicable disease ni? Data dari WHO menunjukkan non-communicable disease ni adalah penyumbang utama kematian di seluruh dunia. 41 juta yang meninggal disebabkan oleh non-communicable disease. Daripada jumlah 41 juta ni, 17 juta adalah kematian pramatang. Apakah itu kematian pramatang? Siapa yang tahu? Pernah dengar tak kematian pramatang? Premature death kita kata. So itu adalah kematian yang pada usia kurang daripada 70 tahun. Kan tadi kita kata purata hidup jangka hayat orang Malaysia, kalau perempuan boleh sampai 78 kan? Kalau lelaki boleh sampai ke 70, 72, 73. Tapi yang mana yang meninggal bawah daripada 70 tahun, itu adalah kematian pramatang. Dan 85% kematian pramatang ni terjadi di negara yang berpendapatan rendah dan sederhana. Kita lah, kan? Malaysia adalah negara yang berpendapatan sederhana kan? Okey. So kita ni sebenarnya adalah golongan orang yang berisiko untuk dalam kumpulan ni. Okey, daripada yang kita katakan 41 juta kematian disebabkan oleh NCD ni, 17.9 juta adalah disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Okey? Dan 9.3 penyakit kanser. 4.3 juta pernafasan kronik macam COPD, kalau asma kan. Kemudian 2 juta disebabkan oleh penyakit diabetes. Banyak lagi lah kalau kita tengok yang kecil-kecil tu. Tapi ini yang paling besar yang kita nak tonjolkan. Okey, seterusnya. Ini, slide saya ni banyak gambar. Tapi dia banyak nombor. Pening juga kot lepas ni kan. Okey, so ini statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik, Kementerian Statistik Malaysia kan. Dia kata 10 principal cause of death dalam tahun 2020. Okey, ischemic heart disease adalah yang paling tinggi pada 17%. Dan kalau kita tengok ischemic heart disease ni, cuba tengok lelaki dan perempuan. Total kematian adalah seramai 18,515, di mana
lelaki paling tinggi lah, 68%. Tapi perempuan pun tak kurang tinggi dia juga, 31.4%. So maksudnya, kalau ikut data WHO pun sama je dia punya maklumat. Kalau kita tengok kat sini, daripada tahun 2019, top 10 causes of death in Malaysia for female. Ini spesifik kita ambil untuk perempuan sahaja. Macam tadi kita campak lelaki perempuan kan. Kalau ini untuk perempuan sahaja, dia memang menunjukkan punca utama kematian wanita di Malaysia adalah disebabkan oleh ischemic heart disease. Sakit jantung lah bahasa mudah dia. Okey. So apa yang nombor ni maksudkan? Ni kat sini. Ibarat macam dalam 100,000 populasi akan ada 90 orang yang mati disebabkan oleh serangan jantung. Nombor ni sebenarnya, sebab yang ni kita ambil ikut all age group. Kematian ni dia akan meningkat setelah berumur 50 tahun ke atas. Kalau bawah daripada 50, kebanyakannya meninggal. Yang perempuan adalah disebabkan oleh breast cancer. Tapi kalau untuk yang berumur lebih daripada 50 tahun, punca utama kematian adalah ischemic heart disease. Okey, faham ke tak kat luar ni? Okey, so saya nak masuk wanita dan penyakit kardiovaskular. Tadi kita dah cerita in general kan. Sekarang ni kita mention spesifik pula penyakit kardiovaskular. Okey. So penyakit kardiovaskular adalah merujuk kepada penyakit jantung coronary. Kan selalu sebut coronary heart disease. Inilah ni. Penyakit stroke ataupun penyakit arteri periferi di mana aterosklerosis. Pernah dengar kan? Aterosklerosis adalah punca utama penyebab penyakit kardiovaskular. So inilah ni gambaran yang kita kata aterosklerosis tu. Aterosklerosis ni dia adalah plak. Ni kalau kita cantik macam inilah. So lepas ni boleh macam mana kita nak tengok, bukannya boleh ambil kan arteri kita tu kita potong nak tengok rupa dia macam mana kan? Okey. So mula-mula dia akan start ada perkumpulan plak dekat situ. So dia akan menempel sikit-sikit. Macam mana plak ni boleh terjadi? Dia akan tengok balik macam mana cara hidup kita lah. So pengumpulan plak ni akan jadi sikit-sikit daripada jadi macam tu. So nanti dia akan makin menebal. So semakin lama kita punya saluran darah tu yang sepatutnya cantik macam tu, mungkin separuh tu dah blok lah kan. Okey, sampai last kali dia mungkin boleh blok seterusnya. Itulah yang selalu kita kata, oh penyakit jantung kan, bila dia dah terblok habis dekat jantung, so boleh menyebabkan serangan jantung. Kalau di otak selalunya dia boleh menyebabkan stroke. Okey, so ini general overview sahaja. Okey, so kita tengok balik. Apa risiko-risiko penyakit NCD? So yang ni yang kita kata macam apa yang boleh menyebabkan plak tu terbentuk. So kita bahagikan kepada dua. Satu, tingkah laku yang boleh ubah. Satu lagi, masalah metabolik. Tingkah laku boleh ubah ni, tengok baliklah kita ni sendiri macam mana. Penggunaan tembakau, saya rasa di kalangan perempuan mungkin kurang berbanding dengan lelaki. Tapi saya tak nafikan memang ada perempuan yang merokok. Kurang aktiviti fizikal, diet yang tidak sihat, pengambilan alkohol yang berlebihan juga boleh menyebabkan risiko NCD. Tapi semua ni kita tahu. Semua ni kita boleh ubah. Betul tak? Sekejap lagi saya tunjuk data. Daripada NHMS 2019, kita sebenarnya berada di tahap mana? Adakah kita aktif? Adakah kita merokok? Adakah kita banyak ambil makanan-makanan yang tidak sihat? Ataupun adakah kita mengambil alkohol? Kejap lagi saya tunjuk data tu. Okey. Macam tu juga dari segi metabolik. Pandai sangat sebut tadi. Darah tinggi, lebih berat badan, gula yang berlebihan, kencing manis lah kan? Dan tinggi kolesterol. Semua ni adalah faktor-faktor penyebab yang boleh meningkatkan risiko kita untuk dapat penyakit kardiovaskular. Dan benda ni sebenarnya dia memang sangat berkait rapat dengan cara hidup. Tak dinafikan, genetik memang mempengaruhi lah. Kan kalau mak ayah ada darah tinggi, kita akan ada risiko untuk dapat darah tinggi. Betul? Mak ayah ada kencing manis, kita pun ada risiko untuk dapat kencing manis. Mak ayah ada kolesterol, selalu orang sebut 3 serangkai, 4 serangkai. So kalau dalam keluarga ada, kita pun memang risiko tu lebih tinggilah banding dengan kalau kita tak ada. Tapi kalau kita tak jaga dengan kita punya tingkah laku yang boleh ubah ni, risiko tu akan jadi lebih tinggi. Okey, so ini daripada data NHMS. Pasal apa dia asyik duk sat hilang sat ada? Okeylah, tak apalah, kita teruskan. Menurut data daripada NHMS paling terbarulah 2019. So cuba tengok poin yang kat ujung sekali. Are we active enough? Boleh tanya tak siapa yang exercise secara regular kat sini? Tuan pengarah aja. Orang lain, saya mengaku saya pun tak lah.
Okey. So are we active enough? So dia kata daripada 4 rakyat Malaysia ni physically not active. So saya rasa saya ni lah antara orang yang tak aktif sangat lah. Nak dapat seminggu sekali tu alhamdulillah bagus kan. Tapi kita cuba. Apa pun kita cuba kan. Okey, dan dia kata daripada golongan yang tak aktif ni 28% adalah perempuan. Kita lah kan. Okey, yang lain-lain tu saya tak mahu nak sebut kat situ. So dia kata yang seterusnya, Malaysia dan sugary drink, a not so sweet picture. So dia kata kat sini, sugary drink intake among Malaysian adult boleh dikatakan 53.2% self-prepared drink. Maksudnya kita bancuh sendiri. Tapi bila kita bancuh tu mesti letak gula. Ya kah? Orang buat ayam letak gula kah? Mesti ada kan sikit. Okey, lepas tu dia kata carbonated and non-carbonated punya drink 4.2%. Kuranglah, kita taklah minum sangat carbonated drink tu. Tapi yang banyak kita adalah ini. Buat ayak mesti campur gula. Okey, dan dia kata ada 6.7% yang akan buat premix drinks. Ni yang 3 dalam 1. Rumah siapa yang tak ada 3 dalam 1? Tak ada siapa kat tangan? Oh, ada satu ujung, bagusnya. Rumah saya pun ada, 2 jenis lagi. Nak Nescafe 3 dalam 1 ke, Old Town ke, nak perasa macam-macam kan. Bukan kita kata ni, tapi benda tu adalah benda yang memang terjadi dalam yang ada dalam kehidupan kita. Betul tak? Okey, dari segi alkohol. Okeylah, alkohol dia kata 11.8% Malaysia ni akan ambil alkohol. 1 in 2 akan binge drink. Maksudnya dia sekali dia minum tu dalam satu occasion tu, dia minum banyak sangat. Kan? Okey, dan kalau dari segi merokok, okey, dia kata 1 in 2 people ni dia akan jadi exposed to second hand smoker. Walaupun kita tak merokok, tapi mungkin di kalangan kita ni akan terkena juga sebagai second hand punya smoker. Mungkin masa kita pergi makan ke, kat rumah kita mungkin suami kita merokok ke, macam itulah. So ini adalah data di Perlis. So kalau data di Malaysia, dia kata 20.6% adalah perokok di Malaysia, tapi di Perlis kita tinggi sikit, 21.3%, tapi lebih kurang sajalah data kita dengan data kebangsaan. Okey, so ini kita masuk kepada yang tadilah, yang metabolik tadi. So diabetes, champion ni. Okey, data Malaysia menunjukkan 1 in 5, maksudnya 20% rakyat Malaysia ni ada kencing manis. So kalau 1 in 5 kita ada berapa orang kat sini? 100 ada tak? So daripada 100 orang kat sini, mungkin 20 orang tu adalah pesakit kencing manis. Okey, so dianggarkan 3.9 juta rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas adalah kencing manis. Di mana Perlis? Ni. Nombor berapa tu? Nombor 2 tertinggi di Malaysia. Nombor 1 Negeri Sembilan, tak jauh lah, 33.2. Perlis 32.6. Kecil je negeri kita dengan Negeri Sembilan ni. Apa yang sedap sangat? Apa yang membuatkan kita ni tinggi? Makanan sedap ah. Makanan sedap. 24 jam boleh cari. Pukul 12 tengah malam kalau lapar pun ada je kedai yang buka. Jual nasi lagi. Betul? Ayam memang sedap. Thailand pun sebelah je kan? Okey. Jadi ini data yang ditunjukkan pada tahun 2019 lah. Ini yang kita kata Malaysia punya data 18.3, Perlis punya data 32.7. So ibarat macam kalau kat Perlis ni 1 in 3 lah kot kan. Setiap 1/3 ni akan ada pesakit diabetes. Cuba tengok perbandingan lelaki dan perempuan. Ini Perlis punya data tau, bukan Malaysia. Lelaki 26.4 prevalence dia, perempuan 38.6. Adakah sebab kita ni rajin masak? Sebab tu yang membuatkan kencing manis kita makin meningkat. Balik pikiang. Tengok balik kat mana. Sebab setiap orang tu dia punya cara berbeza-beza. Kan? Ada setengah orang masak, ada setengah orang memang banyak makan kat luar. Okey. Kemudian kita tengok dari segi darah tinggi. So darah tinggi dia kata data Malaysia 3 in 10. Okey. Ada darah tinggi. So 6.4 juta ada darah tinggi. Dan data Malaysia kata 3 kali lebih tinggi di kalangan lelaki berbanding perempuan. Tapi data Perlis pula kata perempuan lebih tinggi pada lelaki. Perlis untuk perempuan 31%, untuk lelaki 28.7. Lebih kuranglah.
Tapi kita lebih juga. Okey. Next, untuk kolesterol pula. Kolesterol dia kata 4 in 10 ataupun 8 juta rakyat Malaysia ni ada kolesterol yang tinggi. Okey. Kalau kata data Malaysia 38.1, data Perlis lebih tinggi 47.2%. Rakyat Perlis yang ada kolesterol tinggi. Kalau kita tengok dari segi pecahan, perempuan masih lagi lebih tinggi berbanding dengan lelaki. Perempuan pada kadar 49.8%, lelaki 44.3%. Tiga orang ni kita champion ni. Kencing manis dah tinggi dah, darah tinggi dah, kolesterol pun dah tinggi. Betul? Okey, next. Obesity pula kita tengok. Obesity ni satu Malaysia, saya rasa masalah dia sama je lah. So dia kata 1 in 2 adult di Malaysia adalah overweight ataupun obese. So kalau overweight, BMI lebih daripada berapa? Macam nombor ni, kalau yang kita masuk dalam data, BMI lebih daripada 25 dikira sebagai overweight. BMI yang lebih daripada 30 dikira sebagai obese. Okey? Dan data Malaysia kata 54.7% yang obese atau overweight ini adalah di kalangan perempuan. So kalau kita tengok dekat data Malaysia pun, perempuan lebih tinggilah, dekat 70%. Data Malaysia pula, data Perlis. Hampir 70% rakyat Perlis, perempuan adalah obese dan overweight. So yang color biru ni adalah obese, yang color kuning tu adalah overweight. Okey, menakutkan juga kan? Okey. So kita tengok pula obesity abdomen. Abdominal obesity. Okey. So dia kata 1 in 2 adult in Malaysia ada abdominal obesity. Abdominal obesity ni kita akan kira sebagai macam ni lah. Okey. Kalau untuk lelaki, waist circumference bila diukur lebih daripada 90, untuk perempuan lebih daripada 80. Balik ni ukur. Cuba tengok saiz pinggang seluar masing-masing berapa. Okey. So apa bahayanya abdominal obesity ni? Dia adalah lebihan lemak pada bahagian perut dan organ dalam kita punya area abdomen tu. Dia tak bersangkut paut dengan BMI. Ada je orang yang BMI dia normal tapi perut dia ke depan. Kan? Okey. So yang tu pun walaupun dia kata aku BMI normal, tapi salah sebab abdominal obesity ni dia ada risiko untuk meningkatkan penyakit kardiovaskular. Okey. So kalau tengok dekat Perlis, kita 65.9% wanita di Perlis ada abdominal obesity. Ni semua pernah tengok. Di kalangan perempuan ni mesti tahu. Yang mana satu yang kata nak body goal ni? Body goal nak yang mana? Nak triangle, nak rectangle, ke nak hourglass? Hourglass, masing-masing nak hourglass kan? Tapi hakikatnya kita banyak yang mana? Pear. Apple. Okey, antara pear dengan apple, mana yang lagi bagus? Ya, pandai pun. Antara pear dengan apple mana lagi bagus? Jawapan dia adalah pear. Kalau boleh memanglah nak hourglass, tapi saya tahu bertahun-tahun cuba pun tak dapat. Kan? So antara pear dengan apple, sebab apple dia menggambarkan abdominal obesity. Okey, so yang tu yang kita nak kurangkan. Okey, so tadi pasal apa? Wanita dan risiko penyakit kardiovaskular. Kita dah tengok tadi kan? Kita champion semua. Kita champion dari segi kencing manis, darah tinggi, kolesterol, abdominal obesity, overweight dengan obesity pun kita champion. Betul? Yang kalau boleh kita tak mau benda tu, tapi kita lebih tinggi. So, kita nak tengok pula apa sebenarnya risiko kita. Pasal apa kita lebih tinggi berbanding lelaki? Apa lebihnya kita banding dengan mereka ni? Okey. Nombor satu, first kali dia highlight, kurang kesedaran terhadap penyakit kardiovaskular. So ada satu kajian yang buat di US. Dia kata cuma 55% sahaja wanita yang sedar tentang bahaya penyakit kardiovaskular. Perempuan ni tak mau pergi jumpa doktor. Dia jumpa doktor bila dia mengandung je. Kan? Main buka buku. Sudah buka buku, beranak je hilang. Nanti dia main pula bila mengandung pula. Itulah hakikat. Okey? So dia kata kurang kesedaran. Sebab tu antara benda kenapa penyakit kardiovaskular ni kita detect lambat. Bila kurang kesedaran, detection tu lambat. Okey.
Dan untuk perempuan, selalunya dia akan datang dengan gejala yang tidak tipikal. Kalau sakit jantung, selalunya sakit dia main macam mana? Selalu orang akan habaq, sakit dada, berat, menekan. Sakit yang sangat-sangat bila tengah buat kerja ke apa kan. Tapi untuk perempuan, gejala dia tidak tipikal. So dia boleh bagi tahu dia pening je ke, dia boleh jadi sesak nafas, sakit kat tengkok lah, gastrik. Jangan lupa, nanti janganlah semua main klinik sebab gastrik, abang takut sakit jantung. Okey, tapi memang ada pesakit yang main dia bagi tahu gastrik. Kalau perempuan, nak pula bila kita tengok, oh faktor risiko dia banyak, kita akan suspect juga ini adalah serangan jantung. Okey, dari segi anatomi, salur darah kita ni lebih kecil banding lelaki. Lelaki tu besar sikit, perempuan ni kecil sikit. So, orang kata apa, risiko untuk tersumbat tu lebih tinggilah banding kita dengan lelaki. Kemudian, jangan lupa perempuan boleh mengandung. So, semasa mengandung, ada yang kita kata kandungan yang berisiko tinggi. Orang yang mengandung yang straightforward, tak ada apa-apa masalah, alhamdulillah. Okey, tapi ramai tak yang pernah mengandung ataupun yang sedang mengandung? Pernah tak dengar GDM, gestational diabetes mellitus, kencing manis masa mengandung? Ada kan? Okey, pernah tak dengar darah tinggi semasa mengandung? Maksudnya masa mengandung je dia kena. Masa tak mengandung dia okey. Okey? So, yang ni GDM ataupun darah tinggi semasa mengandung ni, walaupun selepas bersalin dia dah habis, okey, tapi risiko tu akan ikut dengan dia. So ibarat macam kalaulah dia pernah dapat GDM semasa mengandung, lepas dah bersalin nanti dia akan ada risiko 7 kali lebih tinggi banding dengan orang biasa untuk dapat kencing manis later on. Sama juga dengan orang yang ada masalah darah tinggi semasa mengandung. Lepas bersalin, risiko dia untuk dapat darah tinggi itu 4 kali lebih tinggi daripada orang biasa. 2 kali lebih tinggi untuk dapat stroke berbanding dengan orang biasa. Sama juga dengan serangan jantung. Kemudian kita ada juga yang seterusnya, penyakit autoimun. Kalau siapa pernah dengar SLE, rheumatoid arthritis, yang ni semua common di kalangan perempuan. Lelaki ni tak berapa sangat. So penyakit-penyakit ni pun dia akan menyebabkan risiko kita untuk dapat penyakit NCD itu lebih tinggi. Okey. Kemudian kita ada hormon estrogen, kan? Lelaki tak ada kan? Perempuan je ada. So hormon estrogen ni dia sebenarnya mengurangkan risiko kita untuk dapat penyakit kardiovaskular. Tetapi jangan lupa, bila kita dah menopause, estrogen ni makin menurun. Bila estrogen ni makin menurun, protection kita dah tak ada. So masa tu kita sama macam lelaki. So that's why janganlah macam, oh tak apa aku muda lagi, estrogen aku ada. So I am protected. Dia memanglah protected sekarang, tapi kita kena jaga sebab takut nanti once dah menopause, risiko tu akan naik, akan jadi sama macam lelaki. Clear kah? Boleh terus lagi? Okey. Okeylah, cukuplah kardiovaskular macam stres je kan. Asyik macam semua kita je, tak ada ke orang lain. Kan? Okey, so kita masuk pula wanita dan kanser. Sebab hari ni bercakap pasal wanita, so semua kena mention pasal wanita jugalah. So kanser pun dia adalah punca kematian NCD yang kedua tertinggi selepas penyakit kardiovaskular. Tadi kita kata kardiovaskular berapa belas juta tu, kanser lebih kurang 9.3 juta kan. So dianggarkan pada tahun 2020 hampir 9.6 juta kematian adalah disebabkan kanser. Ibarat macam 1 in 6 punya kematian. Okey. Menurut WHO, yang sebelah biru ni dia adalah insiden. Insiden ni maksud dia kadar kejadian. Okey, yang sebelah merah ni adalah kadar kematian. Yang paling tinggi, kanser yang paling tinggi adalah breast, payudara. Siapa yang ada? Kita lah. Okey. Dan yang kedua tertinggi adalah colorectal. Kat mana ada apa lagi yang ada kat situ? Perempuan, ovari perempuan. Cervix pun perempuan. Tu semua perempuan punya. Kalau kata colorectal ni dia bercampur. Boleh ada lelaki, boleh ada perempuan. Kan? Kalau ada lungs ni pun boleh ada lelaki dan boleh ada perempuan. Tapi untuk lungs banyaknya adalah lelaki lah. Prostate. Hak ni memang khas untuk lelaki. Okey? So macam mana pula kadar insiden kanser di Malaysia ni? So ini kita tengok perbandingan. Yang lelaki sebelah kuning, yang perempuan adalah
sebelah pink, color pink tu kan. So kalau untuk perempuan memang breast cancer yang paling tinggi. Okey, 34 point gerak pula. Okey. So 34.1. Yang kedua diikuti oleh colorectal. Okey, 11.1. Ini dianggarkan untuk setiap 100,000 penduduk. Yang ketiga adalah kanser cervix, 6.3. Ini nak tunjukkan perbandingan lelaki dan perempuan. So kalau untuk kanser-kanser ni, ini apa yang kita ada lah, aset kita ni. Kita ada breast, kita ada cervix. So bila kita ada benda tu, risiko kita untuk mendapat ni lebih tinggi. Okey? Apakah faktor penyebab kanser? Ini saya bercakap secara general, sebab mungkin kalau nanti kita akan sentuh sikit-sikit lah mana yang kanser yang lebih spesifik tu, faktor risiko dia lebih spesifik. So kalau untuk kanser ni, dia akan terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan replikasi dan tindak balas sel dalam badan. Pening ayat tu. Okey, satu fakta, sel dalam badan kita ni setiap hari dia akan beranak pinak. Kenapa dia beranak pinak? Yang mana sel yang dah tak bagus, okey, yang mana sel yang dah mati tu, so sel lain dia akan beranak pinak untuk menggantikan sel-sel yang dah mati tu. Okey. Dan kanser ni akan terjadi apabila dia replicate lebih banyak daripada yang dia tak balance. So maksudnya replikasi tu berjadi dengan sangat banyak. So jadi macam sepatutnya kita kata kita nak 10 je, tapi dia buat sampai 100. So banyak sangat lah kan. Okey. Dan apa yang menyebabkan benda ketidakseimbangan ni berlaku? Disebab ada interaksi antara faktor genetik individu, maksudnya badan kita sendiri, dengan ejen karsinogen. Ejen karsinogen ni macam-macam. Boleh jadi dalam bentuk sinar UV, boleh jadi dalam bentuk tembakau, ataupun boleh jadi jangkitan virus, HPV, human papilloma virus, ada risiko untuk cervical cancer. Mungkin ada ni hepatitis B dengan C, yang ni untuk liver cancer. Okey. So secara general, rokok, alkohol, lebih berat badan, faktor genetik, sun exposure, pollution, pencemaran udara kan, ataupun tadi kita kata radiasi ataupun unhealthy food. Faktor umur juga antara salah satu faktor penyebab untuk kanser. Okey. So kita tengok satu-satulah. Untuk kanser payudara, dia kata kanser payudara merupakan kanser yang paling biasa terjadi di kalangan wanita Malaysia, 34.1 tadilah. Dan dia ni paling tinggi di kalangan masyarakat Cina, diikuti oleh India dan Melayu. Insiden juga akan meningkat selepas umur 25 tahun. So kalau tengok pada graf ni, masa sampai umur 24 ni sihat lagi lah. Kan? Bila dah start naik daripada umur 25 ni, dia makin meningkat. Okey? Dia makin meningkat naik. Dan dia akan peak di sekitar umur dalam 60 ke 69. Lepas tu dia akan drop balik. Okey? So adakah kita dalam golongan ni? Adakah yang muda lagi umur 24? Kebanyakannya dalam anggaran 30 ke 50 tahun yang ada di sini. Kita dalam golongan tu lah kan? Okey. So apa simptom amaran kanser payudara? Selalunya apa yang kita akan rasa, ada benjolan ataupun bengkak luar biasa pada payudara atau ketiak. Jangan lupa ketiak nah, dia bukannya takat bahagian payudara kita sahaja, ketiak pun sama. So bila kita buat pemeriksaan sendiri payudara tu kena rasa sampai ke ketiak. Dan mungkin juga nombor 2, puting payudara tu termasuk ke dalam. Kita panggil inverted nipple. Kan sepatutnya puting tu dia keluar kan, tapi yang ni dia retracted masuk ke bahagian dalam. Kemudian mungkin terdapat saiz atau bentuk yang luar biasa pada payudara. Kita nampak tak balance. Sebab tu bila kita nak buat pemeriksaan sendiri payudara, kena compare dua-dua belah. So bila nak check tu, kena, maaflah bahasa, londeh kan, exposekan dua-dua belah, kanan dan kiri, supaya kita boleh bandingkan kanan dan kiri tu sama tak dari segi dia punya bentuk, sama tak dari segi dia punya saiz. Okey? Kemudian yang seterusnya, terdapat lelehan cecair luar biasa daripada puting. Bukan susu nah. Kalau untuk orang yang menyusu, keluar susu tak ada masalah lah. Tapi ni untuk orang yang tak menyusu, mungkin dia keluar dalam bentuk darah, dia boleh keluar dalam bentuk nanah. Ataupun apa-apa ayak lah kan, yang keluar daripada yang tak sepatutnya keluar, tapi dia keluar. Itu pun dah tanda-tanda bahaya. Kemudian mungkin ada ruam. Ruam pun tak sepatutnya ada. So kalau ada ruam, kena datang jumpa doktor juga.
Kemudian mungkin permukaan kulit payudara tu berkedut seperti buah oren. Buah oren tu dia macam mana? Menggerutu kan? So kulit payudara kita tu dia jadi menggerutu. Yang tu pun antara tanda-tanda yang tak sepatutnya ada. So itu adalah tanda amaran kanser payudara. So kena untuk buat pemeriksaan. Okey. So ini mamogram. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah buat? Sakit? Adalah orang mengangguk sakit sebab dia adalah mengepit. Macam dalam gambar ni lah kan? Dia mengepit. Okey? Daripada data NHMS 2019, dia kata 3/4 wanita tak pernah buat pun mamogram ni. Okey. So apa sebenarnya yang dianjurkan? Kita anjurkan mamogram untuk wanita yang berumur 50 ke 74 tahun. So dia kena buat setiap 2 tahun. Okey? Yang muda daripada tu boleh buat, tak ada masalah. Cuma tengok baliklah apa mudaratnya, apa faedah dia, apa risiko dia. Kalau dia kata dia nak buat, fine, boleh buat, tak ada masalah. Okey? Tapi yang lebih daripada 75 tahun ni tak buat pun tak apa. Sebab memang tadi kan bila kita tengok breast cancer tu, dia kata selepas umur yang selepas umur dah dia makin menurun bila dah makin umur 60. Okey, bila dia dah makin menurun tu bila umur kita dah 70 ke bawah kan. Okey. Kemudian tapi walaupun saya kata umur yang 75 tahun ke atas tak perlu untuk buat mamogram, dia kena bergantung kepada simptom. Kalau walaupun dia dah umur 70 tapi dia ada gejala-gejala tadi, yang 6 gejala yang saya maksudkan tadi tu, maksudnya kena jumpa doktor. Kita kena buat juga. Tak bolehlah kata, oh doktor kata 75 tak payah buat dah. Tak boleh, sebab yang ni untuk orang yang tak ada sebarang simptom. Okey? Seterusnya, kita ke colorectal cancer. Colorectal cancer adalah kanser kedua tertinggi kan selepas kanser payudara. So, apa faktor risiko untuk kita dapat colorectal cancer? Dia kata bila umur dah semakin meningkat untuk umur yang berumur 50 tahun dan ke atas. Kalau siapa yang ambil diet rendah serat, siapa yang tak makan sayur sini? Kadang-kadang ni ada yang memang betul-betul tak ambil ataupun ada yang ambil tapi pengambilan dia tak cukup. Nanti saya tunjuk suku-suku separuh. Semua orang pandai kan? Nanti kita tengok banyak mana yang dikatakan diet yang sepatutnya kita ambil. Kemudian paling penting sejarah keluarga yang ada kanser colorectal. Okey? Kemudian banyak ambil ni daging merah. Apa diet yang kaya dengan daging merah ataupun daging yang diproses. Sejarah polip colorectum. Sejarah polip colorectum ni kalau biasa-biasa mungkin kita tak tahulah sama ada kita ada polip ataupun tidak. Tapi melainkan kalau orang tu pernah buat kolonoskopi, barulah dia tahu kata oh sebenarnya dia ni pernah ada polip. Dan ataupun dia pernah ada sejarah menghidap kanser usus. So yang ni semua ni adalah faktor risiko yang boleh menyebabkan kita dapat kanser colorectal. Tapi benda yang kita boleh ubah adalah dari segi pemakanan. Kan? Kalau yang lain tu usia yang makin meningkat tak boleh nak halang lah, bukannya kita boleh stop umur kita daripada meningkat kan. Okey. So macam mana kita nak kenal tanda-tanda untuk kanser colorectal? First kali kena tengok ada tak perubahan dalam tabiat pembuangan air besar. Itu benda yang paling penting. Kalau sebelum ni kita biasa membuang ada setengah orang setiap hari. Bagus. Ada setengah orang 2-3 hari sekali. Tapi yang tu adalah common untuk dia. Maksudnya memang macam itulah dia punya trend. Mungkin, tapi bila berlaku perubahan, maksudnya kalau sebelum ni najis dia adalah biasa, tiba-tiba mungkin esok jadi sembelit, lusa dia jadi cirit. Macam itulah dia punya trend. So, benda tu adalah tak normal. Sepatutnya kalau dengan kaedah pemakanan kita yang biasa, maksudnya kita tak ada ambil benda-benda yang pelik-pelik, okay, pemakanan yang biasa sahaja, trend pemakanan yang biasa, kita punya faktor pembuangan ni pun lebih kurang sama sahaja. So bila ada perubahan dalam tabiat pembuangan air besar, itu adalah salah satu faktor yang sangat penting. Kemudian kita nampak ada darah dalam najis. Itu pun antara benda yang tak sepatutnya ada. Okey? Ketidakselesaan perut. Rasa macam perut ni tak syok. Selalunya kadang-kadang dia rasa lepas dia membuang tu dia rasa nak membuang lagi. Rasa macam tak puas kan? Okey. Kemudian rektum berdarah, so sama macam tadilah, berdarah tu. Kemudian najis lebih kecil berbanding biasa, macam yang saya kata perubahan tadi tu kan. Mungkin sebelum ni elok je dia punya lancar, tiba-tiba nanti dia jadi kecil-kecil macam tu. Okey.
Rasa ingin membuang air besar yang berlarutan selepas membuang air besar. Itu macam kita kata, oh dia dah selesai dah. Tapi dia rasa macam tak complete. Rasa macam ada lagi benda. Tapi bila pi, tak mau keluar apa-apa dah kan? Okey, itu rasa lemah ataupun letih. Ini memang general lah. Dia sangat-sangat, orang kata sangat vague lah kan? Okey. So, apa yang kita perlu buat, dia kata kita kena jalani ujian saringan kanser kolorektal. Kalau jika anda mempunyai ahli keluarga yang menghidap kanser kolorektal, ataupun kita pernah ada radang usus, ataupun kita ada salah satu daripada gejala-gejala yang saya maksudkan tadi itu, dia kata jika ada, sila dapatkan nasihat doktor serta dirujuk bagi pemeriksaan lanjut di hospital. Okey. Kalau tak ada, dan kita ni berumur antara 50 dan 75, dan dia tak ada gejala, maksudnya normal, sihat. Cuma dia faktor umur je, 50 dan 75. So kita boleh lakukan ujian IFOBT ni di klinik kesihatan yang berdekatan. Ada tak orang yang pernah buat? Tahu tak benda ni apa dia? Okey, ini adalah satu ujian najis. Okey, so kita akan bagi bekas, okey. Ambil sikit daripada sampel najis tu, nanti kita akan test. So, test ni dia akan bagi kita result sama ada negatif ataupun positif. Kalau result tu adalah negatif, 2 tahun lagi kita buat pula. So ujian ni perlu diulang setiap 2 tahun. Tapi kalau anda kata result ni adalah positif, kita perlu rujuk kepada hospital untuk buat ujian kolonoskopi. Itu yang kita kata skop tu kan. Okey? So boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan. Semua klinik kesihatan memang ada kit ni, IFOBT ni. Okey? Next, kanser cervix. Perasan tak tadi ada ribbon? Tahu tak kanser cervix ni ribbon dia berwarna? Ni colour apa? Teal ke hijau? Hijau, teal. Okey. Kalau kanser payudara warna apa? Pink. Kalau kanser ni colour? Semua orang tahu ke hari ni baru tahu? Okey. So untuk kanser cervix, dia adalah kanser ketiga tertinggi di kalangan wanita Malaysia selepas kanser payudara dan kolorektal pada kadar 6.2 lah. Insiden ni pun sama macam kanser payudara tadi, dia akan meningkat dengan peningkatan umur. Biasanya dia akan selepas umur 25 tahun. Dan lebih ramai terjadi di kalangan masyarakat wanita masyarakat Cina diikuti oleh India dan Melayu. Apa faktor risiko kita? Ni tadi, jangkitan HPV. Dia adalah ejen karsinogen kan. So bila kita ada terkena jangkitan HPV, risiko untuk dapat kanser cervix lebih tinggi berbanding dengan yang tiada jangkitan HPV. Mengamalkan seks bebas, seks rambang, hubungan seksual yang terlalu awal sebelum umur 18 tahun. Dan ada sejarah keluarga ataupun keturunan. Dan last sekali, merokok. So kalau kita tengok dekat sini, untuk kanser cervix ni, faktor risiko 4 tu sebenarnya kita boleh ubah. 1 je yang tak boleh ubah. Sejarah keluarga. Yang tu tak boleh nak buat apalah. Sebab itu memang ada dalam keluarga kita. Tapi HPV, seks bebas, hubungan seksual terlampau awal dan merokok. Ini semua kita boleh ubah untuk mengelakkan kita daripada dapat kanser cervix. Apa simptom dia? Apa gejala dia? Pendarahan antara haid atau selepas haid. Kita kata intermenstrual bleeding. Habis dah period ni. Sepatutnya next period lagi 3 minggu. Tapi mungkin selepas beberapa hari ataupun selepas minggu dia keluar balik. Tapi darah dia mungkin bukan macam darah period, dia cuma keluar sikit-sikit saja. Okey. Nombor 2, pendarahan semasa atau selepas hubungan seksual. Intercoital bleeding. Sepatutnya tak berlaku pendarahan ni, tapi ada nampak pendarahan tu. Dan pendarahan selepas menopause. Sepatutnya menopause dah habis period lah kan, putus haid lah, bahasa senang kan. Tapi tiba-tiba ada pula dia keluar balik. Ada pesakit yang saya jumpa tu memang dia kata, makcik mai balik macam-macam mai period. So kes yang macam tu memang kita kena rujuk lah. Sebab kalau kita takut kot apa-apa kanser, mungkin kanser cervix kan, yang kita nak kena kenal pasti. Okey. Kemudian dia akan ada lelehan, keluar lelehan luar biasa berbau daripada faraj. Selalunya kita akan ada macam keputihan biasa, yang tu okey lah, tapi yang ni dia punya keputihan ni mungkin dia berbau. Ada yang sampai ada macam-macam warna. Okey. Dan sakit atau tidak selesa semasa hubungan seksual. Okey. Kemudian untuk dari segi langkah pencegahan, dia kata vaksin HPV tadi, sebab kita dah ada HPV punya ni kan,
Okey, kita ada disebabkan oleh HPV. So, vaksin HPV kita bagi secara percuma kepada remaja perempuan berumur 13 tahun dan ke atas. Kita ni dah lepas umur 13 ni nak ambil kat mana ni? Boleh tak ambil di mana-mana? Klinik kesihatan tak ada tau takat law ni. So, boleh ambil di fasiliti swasta. Dia ada 3 dos, 1 dos harga lebih kurang RM500. Okey? Berhenti merokok, elakkan seks bebas dan saya nak seru semua untuk buat ujian pap smear secara berkala, terutamanya untuk orang yang berumur 30 hingga 65 tahun ke atas. Yang tu boleh dibuat di mana-mana fasiliti kesihatan. Jemputlah datang ke klinik kesihatan, kami boleh buat secara percuma sahaja, tak perlu bayar yang ni. Okey, dan kita pun dah start ada untuk buat HPV testing. Okey? So untuk pencegahan penyakit NCD, saya nak sentuh sikit saja. Ini daripada secara general, semua yang kita dah biasa buat dan semua orang dah tahu, memang diwar-warkan kan. Amalan pemakanan sihat, tidak merokok, hidup yang sihat, pengurusan berat badan, minda sihat. Nanti Dr. N akan cerita dengan lebih detail untuk minda sihat. Kemudian persekitaran tempat kerja yang sihat, alkohol. Ini semua antara benda yang perlu kita tekankan bila kita bercakap tentang NCD. Okey, saya tak mau sentuh semua. Tadi saya janji saya nak tunjuk pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh. Gunakan tangan anda sebagai panduan. Apa yang suku, apa yang separuh? Nasi yang suku nah, bukan nasi yang separuh. Okey, nasi yang suku banyak mana nak, ikut genggam tangan. Kalau tangan tu besar, rezekilah boleh makan banyak sikit. Kalau tangan tu kecil, sorry lah, banyak tu je boleh makan. Okey, untuk protein, saiz tapak tangan. Ibarat macam kalau ambil daging tu lebih kurang 2 kotak mancis. Okey, sayur banyak mana? Macam doa tu kan. So penuh-penuh tangan tu. So yang ni orang tangan besar, sayur ni kena lebih. Sebab tangan dia besar kan? Okey. So ini yang kita anjurkan. Suku-suku separuh. Kemudian pilihan untuk aktiviti fizikal. Menurut WHO, individu dewasa yang berumur 18 ke 64 tahun perlu melakukan aktiviti fizikal aerobik sekurang-kurangnya 150 minit. Ini yang untuk intensiti sederhana. Ataupun 75 minit seminggu untuk intensiti yang tinggi. Dan bukan buat yang tu je, tak bolehlah aerobik saja. Kita kenalah juga buat senaman kekuatan otot yang at least kita buat 2 atau lebih hari dalam seminggu. So apa yang kita katakan intensiti rendah. Intensiti rendah tu macam biasa-biasalah kemah-kemah rumah apa semua ni kan. Okey, kalau intensiti sederhana, senam aerobik ke, brisk walk ke, cycling ke, jogging ke, itu intensiti sederhana. Intensiti yang tinggi, bila dia kata kita main badminton, bola sepak, yang tu boleh buat 75 minit seminggu. Lebih lagi bagus. Kurang tak mau. Okey. So ini antara faedah lah yang kita dapat. Ini digambarkan senaman saja, tapi semua aktiviti fizikal memang akan memberi manfaat kepada kita lah. Boleh mengurangkan berat badan, meningkatkan kesihatan jantung, meningkatkan perasaan yang positif sebab kita ada endorfin kan. Kemudian kuatkan kekuatan tulang dan otot, mengurangkan risiko penyakit diabetes. Bukan diabetes saja tapi semua penyakit NCD yang lain. Saya rasa ini antara yang last lah. Berat badan yang ideal. Tadi nak hourglass kan? Tak mau pair dengan apple kan? Kita nak hourglass semua. Okey, so cuba untuk capai BMI yang normal. Okey, so kita tak mau ni yang dalam golongan ni dengan grup ni, kita nak ini. Yang hijau ni yang cantik tu. Okey, 18 ke 24.9. So ini antara yang dianjurkan oleh KKM. Tetapkan corak pemakanan yang seimbang. So tadi saya dah terang suku-suku separuh. Berhenti makan sebelum kenyang, hadkan pengambilan kalori. Tip paling senang saya rasa, jangan guna pinggan besar sangat. Guna pinggan kecil je. Pinggan lagi besar, pinggan lagi banyak kita nak isi dalam pinggan tu. Betul tak? Pengambilan air yang cukup penting untuk keseimbangan tenaga dan berat badan. Kemudian lebihkan pengambilan buah, sayur dan serat. So tadi sepenuh tanganlah, dapatkan rehat dan tidur yang cukup. Lakukan aktiviti fizikal. Antara contoh 10,000 langkah. Okey. So ni last, saya seru untuk semua, jom saring. Tahu ke program ni? Program ni baru je dilancarkan. Tak baru lah kot dalam tahun ni lah. Okey, dilancarkan. Adakah anda
dia adalah inisiatif saringan kesihatan kebangsaan. So dia nak menggalakkan keluarga Malaysia untuk membuat saringan, terutamanya orang yang berumur 40 tahun dan ke atas dan tak pernah buat sebarang saringan dalam masa 3 tahun yang lepas. So dia kata kalau anda dalam golongan ni, jomlah saring sekarang. Kat mana nak pi? Semua klinik kesihatan ada. Okey, dan kita ada kerjasama dengan PKB40, ada PKSO, ada PPKN. So maksudnya bolehlah ke mana-mana fasiliti kesihatan. In fact sebelum ni pun kalau tak ada program jom saring ni pun, klinik kesihatan memang buat banyak dah program untuk saringan. Cuma yang ni dia lebih orang kata apa, synchronize lah, sebab data result ni dia akan masuk dalam kita punya MySejahtera. Ada tak orang yang dah buat benda ni? Jom saring ni. So dalam MySejahtera dia dah ada report-report tu. Okey nah. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Women's Health, your health at every age. Maksudnya dia bermula daripada kita untuk semua umur. Bukanlah kata spesifik untuk umur yang 50, 60 saja, tapi dia kena bermula daripada awal. Untuk kita nak capai yang hujung yang bagus, sebab lah ni kita dah towards healthy aging. Kita nak walaupun kita tua tapi kita adalah tua yang sihat. Tua yang masih boleh berdikari. Okey. Barulah kita boleh jadi apa tadi? Wanita sihat, anggun dan berkarisma. Moga-moga yang balik daripada ni, itulah amanat, itulah orang kata apa, azam, tekad kita semua. Okey? Saya rasa itu saja daripada saya. Ada soalan ke? Kalau tak ada, saya serah balik kepada Puan Pengerusi Majlis. Terima kasih. Assalamualaikum.